Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pada semua, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini sebagaimana yang dijanjikan, alhamdulillah kita akan bersama-sama untuk melaksanakan panduan kepimpinan dan pengurusan tarbiyah. Pertama saya ucapkan terima kasih pada semua. Marilah bersama-sama kita mulakan dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Pertamanya saya mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama-sama dengan saudara dan saudari, kepada semua yang berminat, yang yang berada dalam kepimpinan Badar ataupun yang berada dalam jawatan kuasa Badar. Adalah amat penting untuk kita. Yang pertama, pada pendapat saya adalah untuk memahami tarbiyah itu secara praktikal dan realistik. Bermaksud praktikal dan realistik itu ialah apabila kita melihat bahawa tarbiyah itu bukan hanya perkara sampingan, bukan hanya perkara sampingan dalam pelaksanaan kepimpinan di sekolah kita, dan bukan hanya sekadar melukut di tepi gantang ataupun sekadar hanya tempat untuk kita melengkapkan. Kerana bagi orang yang ingin terlibat dalam tarbiyah, dia kena merasakan bahawa tarbiyah itu adalah suatu tuntutan dan kewajipan yang telah Allah SWT wajibkan kepada kita. Jadi sebab itulah apabila menyebut tentang kepimpinan dan pengurusan tarbiyah, kita kena faham keseluruhan kepimpinan dan pengurusan tarbiyah itu, supaya tidak ada sesuatu yang akan mengganggu gugat, yang akan menghalang, yang akan merencatkan. Kerana pada kita, kepimpinan tarbiyah ini, pengurusan tarbiyah ini adalah sangat penting. Tetapi oleh kerana perancangan yang kurang jelas, perancangan yang kurang bersemangat, perancangan yang tidak meletakkan tarbiyah itu sebagai suatu perkara utama, akan menyebabkan keletihan, kelelahan ataupun kegagalan. Jadi sebab itu kita tengok kadang-kadang apabila orang ini yang terlibat dalam tarbiyah, kepimpinan, sama ada kepimpinan pelajar ataupun kadang-kadang mungkin ada guru, setengahnya yang sebenarnya mereka melihat bahawa tarbiyah itu adalah sesuatu yang bermusim. Mungkin contohnya masa bulan Ramadan ini kita penuhkan dengan program-program, kita penuhkan dengan tadarus, dan kita penuhkan dengan pengisian-pengisian. Tapi selepas musim ataupun bulan Ramadan ini, apa yang berlaku adalah kita tidak ada kesinambungan. Kerana apa? Sebab isunya di sini ialah apabila kita tidak meletakkan tarbiyah itu sebagai keutamaan. Isunya adalah keutamaan realistik, praktikal, di mana apa yang kita nak laksanakan mestilah berperancangan, ada matlamat, kemudian ada postmortem, ada kita punya pemantauan, dan juga yang paling penting sekali adalah rangka kerja dakwah dan tarbiyah di sekolah itu. Maksudnya sekarang ni saya nak ceritakan bahawa tarbiyah itu adalah perkara yang penting. Apa yang menggerakkannya bila kita ada platform seperti badan dakwah,
atau apa-apa lagi lah yang kita panggil kat sekolah, badan dakwah ataupun mungkin ada orang panggil lain-lain lah selain badan dakwah, tapi yang terkenal dan biasanya yang di sekolah ialah apabila kita meletakkannya sebagai perkara utama. Okey, saya nak tunjukkan pada hari ini, okey, kita nak tengok 4 benda. Okey, sebab saya dah susun ni selama 3 hari. Okey, jadi hari ni saya nak letak nak fokuskan kepada 4, iaitu pertamanya ialah pengenalan, yang keduanya ethos, yang ketiganya visi, misi dan objektif, dan 4 KPI. Maknanya pengenalan tentang tarbiyah, apa itu ethos atau kebitaraan tarbiyah. Kemudian yang ketiga, apa visi, misi dan objektif yang kita kena ada, dan yang keempatlah KPI. Okey. Jadi esok dan lusa ada lagi. Maknanya saya sepanjang 3 hari ni ada 7 elemen tarbiyah yang kita kena tahu semua. Okey, sebelum kita melonjak dan pergi dengan lebih jauh lagi. Okey, terima kasih semua yang menonton pagi ini. Okey, insya-Allah kita teruskan. Saya nak tanya dulu, adakah suara saya jelas? Okey, sila komen suara clear ataupun tidak untuk pendengaran semua. Okey, saya harap clear lah, sebab dah banyak kali jugalah kita cuba. Jadi insya-Allah mudah-mudahan semua orang boleh dengar dengan baik. Okey. Jadi 4 perkara ni yang kita sentuh hari ini, dan esok kita akan sentuh 2, dan hari Rabu nanti insya-Allah, hari Khamis nanti insya-Allah kita akan ada 1 tapi banyak. Okey. Hari Rabu tu terutamanya, dan insya-Allah kira ada kesempatan minggu depan kita akan ada lagi 3 lagi slot untuk menghabiskan kesemuanya 15. Okey. 15 elemen tarbiyah yang perlu kita buat dan kita laksanakan di sekolah. Okey. Jadi insya-Allah hari ini dengan bantuan PowerPoint dan juga dokumen PDF, insya-Allah kita akan tengok, maksudnya viewers bukan hanya akan tengok muka saya saja, tapi akan saya bantu dengan PowerPoint dan juga PDF. Okey, jadi untuk menjadikan laman kita ni lebih interaktif dan lebih bersesuaian lah dengan ada orang dia jenis auditory, kan, ada orang dia jenis visual. Jadi pembentangan saya pagi ini akan disampaikan menggunakan suara saya. Yang keduanya menggunakan bahan-bahan bantu visual, seperti PDF dan juga PowerPoint. Jadi insya-Allah akan sama-sama bantu. Dan yang penting sekali pada saya adalah keinginan kita untuk meletakkan diri kita sebagai penggerak-penggerak tarbiyah. Walaupun kita bukan di tahap pimpinan contohnya, tapi sebenarnya kita boleh berada dalam tarbiyah itu apabila kita sebagai seorang petugas, tapi menjalankan tanggungjawab kita dengan berkesan, memahami tarbiyah secara realistik, secara praktikal, dan juga secara bermatlamat. Saya yakin insya-Allah kita dapat laksanakan tarbiyah itu walau di mana pun kita berada. Sebab tugas tarbiyah ini bukan hanya setakat di sekolah nanti. Bila kita dah selesai berada di luar, selesai sekolah, berada di universiti, berada di alam pekerjaan, dalam masyarakat, sebenarnya kemahiran bagi saya ini adalah salah satu soft skill yang semua orang kena ada. Okey, kerana kita tidak boleh hanya meletakkan Islam itu hanya untuk diri kita sendiri, tapi sebenarnya adalah untuk orang lain. Okey, so saya mulakan yang pertama pembentangan saya. Yang pertama kita nak tengok kepada apa yang kita belajar hari ini. Okey, pertama tadi saya ulang balik. Pertama ialah kita nak tengok tentang pengenalan. Okey, pengenalan. Yang kedua ethos, yang ketiga misi, visi, objektif, dan yang keempat adalah KPI. Okey, jadi saya pergi dulu kepada pengenalan. Okey, supaya semua orang tahu yang usrah. Minta maaf sebab saya nampak antara viewers kita lah usrah 33. Okey, terima kasih usrah 33 kerana bersama-sama menonton. Okey, kita nak lihat kepada yang pertama ni. Okey, saya tunjukkan dekat sini adalah pengenalan. Bila sebut pengenalan, sudah pastilah kita nak tahu sebenarnya tarbiyah itu apa. Okey, dalam konteks dalam Al-Quran, dalam hadis memang banyak menyebutkan tentang perkara ini. Cuma
dalam pemahaman kita sebagai penggerak tarbiyah, kita kena sampaikan kepada orang lain. Okay, bukan semua orang ada pengetahuan seperti kita. Itu kita kena ingat. Sebagai orang yang terlibat dalam tarbiyah, bahawa kita nak mentarbiah orang yang datang daripada pelbagai latar belakang. Okay? Tidak mungkin kita boleh menyampaikannya dengan cara yang satu cara, dengan penyampaian yang berat yang mereka tak boleh nak faham. Okay? Kerana kita kena tahu dulu, tarbiyah itu sebenarnya adalah suatu usaha untuk menyeru warga sekolah mentauhidkan Allah dalam segenap aspek kehidupan. Maknanya usaha untuk menyeru, mengajak, okey, mereka semua yang berada dalam sekolah kita. Hari ini cerita pasal sekolah. Okey, 3 hari ini ataupun termasuk 3 hari minggu depan kita akan cerita pasal sekolah. Okey, tarbiyah merupakan usaha untuk mengajak, menyeru, memanggil, okey, bersama-sama membawa warga sekolah mentauhidkan Allah. Maksud mentauhidkan Allah itu adalah mesti patuh kepada perintah Allah Ta'ala dan yakin bahawa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, okay, yang satu, yang mencipta kita, yang memberikan rezeki pada kita, yang menjadikan kita khalifah di atas muka bumi ni, okay, dan dalam segenap aspek kehidupan. Dalam di sekolah tu, kalau kita ada, lepas ni saya nak terangkan daripada saya punya visual ataupun grafiknya. Okay, maksudnya semua kita yang berada di atas muka bumi ini, okay, kena taat pada Allah dalam segenap aspek kehidupan. Dalam konteks sekolah, okay, kita akan lihat sekejap lagi, iaitu dalam semua aspek di sekolah, dalam semua bidang di sekolah, dan panduannya, kaedah umumnya ialah al-amru bil ma'ruf dan an-nahi anil munkar, iaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi kalau semua orang boleh faham tentang konsep tarbiyah ni, jadi saya sangat yakin, okay, kita apabila asas kita kuat, bila tarbiyah tu kita faham dengan kefahaman yang mendalam, yang lengkap, sudah pasti kita akan berada pada landasan yang sepatutnya. Okay? Tidaklah kita berada sekejap macam ni, sekejap macam tu, okay? Kejap okey, kejap tak okey. Kerana kadang-kadang kita hilang arah. Itu yang berlaku kepada penggerak-penggerak tarbiyah di luar sana. Okay? Jadi saya harap semua orang akan sentiasa melihat tarbiyah itu. Okay? Kita tengok. Okay? Kita nak tengok. Cuba tengok ni. Macam-macam warna saya letakkan di sana supaya semua orang akan faham. Okey. Baik, apabila sebut tarbiyah bersepadu di sekolah, okey, tengok visual yang sebelah kiri tu. Okey. Tarbiyah di sekolah mestilah melibatkan semua bahagian dalam sekolah kita. Okey, sama ada dalam pentadbiran sekolah. Pentadbiran siapa? Kita ada pengetua, kita ada penolong-penolong kanan, okay? Kita ada kaki tangan, staf di sekolah kita. Okay, kemudian kita kena tahu tarbiyah juga perlu berjalan pada unit kurikulum. Unit kurikulum ni yang diketuai oleh penolong kanan. Unit-unit berkaitan dengan akademik, pelajaran yang kita belajar. Okay? Kemudian kita tengok pula pada hal ehwal murid. Okay, unit hal ehwal murid yang diketuai oleh penolong kanan hal ehwal murid. Unit hal ehwal murid ni unit yang sangat besar. Termasuklah dalamnya ada pengawas, ada pusat sumber, ada badar, kemudian ada asrama bagi sekolah yang ada asrama. Kemudian kita juga ada kebajikan, kantin, kita ada beasiswa, kita ada bahagian-bahagian yang melibatkan pendaftaran, semuanya dalam unit hal ehwal murid. Kira unit hal ehwal murid ni ada unit yang paling banyak dalam sekolah dan yang antara yang paling banyak terlibat, okay, pelajar banyak terlibat dengan unit hal ehwal murid. Dan yang keempat adalah unit co-curriculum. Okay, kalau saya boleh besarkan dekat sini supaya semua orang boleh nampak dengan lebih jelas lagi. Okey. Okey. Jadi biar nampak jelas dan terang. Okey, unit-unit yang kita ada. Okey, unit-unit yang kita ada di sekolah. Okey, boleh tengok kat sini. Okey, ini adalah 4 unit yang melibatkan tarbiyah. Jadi jangan hanya tarbiyah itu hanya dalam unit hal ehwal murid saja, atau tarbiyah itu hanya dalam kurikulum saja,
Atau tarbiyah itu hanya unit core curriculum saja, ataupun tarbiyah itu hanya dalam pentadbiran saja. Kesemua ini kita kena faham bahawa tarbiyah itu menyeluruh dan syumul. Kita boleh tengok di tengah tu, menyeluruh dan syumul, maksudnya dalam sekolah kita tidak ada yang akan tertinggal. Okey, pelajar semua, sama ada yang terlibat dalam kepimpinan badan ataupun tidak, semua orang kena tahu bahawa tarbiyah itu menyeluruh dan syumul dan melibatkan semua. Okey, melibatkan semua bahagian dalam sekolah kita. Okey, sekarang ni kita nak tengok pula siapa siapa yang akan terlibat sebagai pelaksana tarbiyah dalam sekolah kita. Okey, yang ini pentadbir, semua guru. Kemudian kita ada badar, pelaksana AJK badar, kepimpinan badar ataupun ahli badar dalam sekolah kita. Kemudian kita ada sekarang ini Sasiah Unggul Murid. Okey, satu program yang dinamakan sebagai Sasiah Unggul Murid, okey, yang melibatkan program-program yang dijalankan untuk pembangunan sasiah pelajar. Kemudian kita ada asrama bagi sekolah yang ada asrama, dan kita juga ada unit yang berkaitan dengan surau. Okey, maknanya ini semua adalah yang kita panggil sebagai kumpulan pelaksana untuk tarbiyah di sekolah. Okey, jadi tujuan untuk yang kita nak belajar hari ini adalah untuk kita nak tahu yang pertama ni tadi maksud tarbiyah. Okey, kemudian kita nak tahu apa itu bidang-bidang. Okey, saya letakkan balik secara besarnya. Pertama tadi kita nak tahu apa maksud tarbiyah. Yang keduanya kita nak tahu tentang tarbiyah bersepadu di sekolah. Kemudian yang ketiganya kumpulan-kumpulan pelaksana. Jadi pelajar-pelajar sekalian, semua orang kena tahu tiga asas ni. Maksud tarbiyah itu di sekolah, apa kaitannya, apa maksudnya. Okey, saya ulang balik, menyeru warga sekolah mentauhidkan Allah dalam segenap aspek kehidupan dengan menyokong kalimah perintahnya, beragendakan panduan al-amru bil ma'ruf dan an-nahi anil munkar. Kemudian tarbiyah bersepadu di sekolah itu maksudnya apa? Iaitu tarbiyah yang melibatkan semua unit atau bahagian dalam sekolah. Dan siapakah pelaksana tarbiyah? Iaitu pentadbir, semua guru. Kemudian badar, sumur, asrama di surau, kesemua ini adalah kumpulan pelaksana. Okey, jadi kalau ada nanti orang tanya saya, macam mana ustaz boleh dapat semua ni, gambaran semua ni? Sebenarnya ini adalah melalui pengalaman melaksanakan sendiri program-program badar, kemudian pengalaman menggerakkan badar, kemudian pengalaman-pengalaman saya dalam melaksanakan mesyuarat, perbincangan dan sebagainya. Maka sebenarnya ini adalah rumusan. Sebenarnya dalam tarbiyah ni saya melihat tidak ada ataupun tidak banyak dokumentasi yang dibuat, yang boleh dibentangkan, yang boleh kita buat macam program pagi ni, yang boleh kita buat macam e-learning ke, nak buat webinar ke, nak buat satu program live ke tentang tarbiyah, kerana jarang orang mendokumentasikan. Sedangkan tarbiyah ini adalah program yang sangat penting, kepada kita, sebab dia tak dapat kita elakkan sebenarnya untuk memastikan bahawa tarbiyah itu berada pada landasan dan tahap yang sepatutnya. Kemudian kita nak tengok pula apakah itu etos ataupun kebitaraan sekolah. Okey, kita nak tengok pula apa itu etos ataupun kebitaraan sekolah. Okey, etos, apa maksud etos ni? Sebelum saya nak terang dan jelaskan, kita kena tahu dulu etos itu apa. Okey, kebitaraan itu apa? Okey, sedangkan dalam sekolah kita ada banyak unit ataupun banyak elemen yang menjadi etos, okey, atau kebitaraan dalam sekolah kita. Okey, tetapi dalam konteks ini, okey, dalam konteks tarbiyah, kita juga perlu menjadikan tarbiyah sebagai etos atau kebitaraan sekolah. Mana mungkin
Kalau kita tak jadikan tarbiyah ini sebagai kebitaraan ataupun etos sekolah, dia akan menjadi perkara yang diutamakan dalam sekolah kita. Dan bagaimana pula nanti orang kata, nanti macam mana pula pandangan cikgu sedangkan kebitaraan kita, ya itu kebitaraan akademik, betul. Kebitaraan unit uniform, betul. Kebitaraan lain-lain, unit-unit lain, co-curriculum, kebitaraan kurikulum, kebitaraan halawan murid, apa dia? Maka sudah pastilah tarbiyah ini perlu diletakkan sebagai satu etos ataupun kebitaraan sekolah. Okey, tengok ni Maksud etos tarbiyah, perwatakan sekolah iaitu identiti, acuan dan imej berasaskan tarbiyah. Okey, penampilan sekolah dari sudut tarbiyah dan kewujudan iklim tarbiyah di sekolah. Okey, minta maaf saya besarkan sikit lagi. Okey. Oh, dia jadi besar sangat. Okey, saya kecilkan sikit. Alright. Okey. Perwatakan sekolah iaitu identiti, acuan dan imej berasaskan tarbiyah, penampilan sekolah dari sudut tarbiyah dan kewujudan iklim tarbiyah, kewibawaan, keunggulan, kredibiliti, personaliti sekolah berasaskan tarbiyah. Itu adalah maksud etos tarbiyah. Maknanya kitalah orangnya yang kena menjadikan tarbiyah ini sebagai satu etos atau kebitaraan kepada sekolah kita. Okey? Kerana untuk dilihat tarbiyah ini sebagai sesuatu yang utama, sesuatu yang yang penting, mesti diangkat sebagai kebitaraan sekolah. Okey, iaitu saya sebut tadi, perwatakan sekolah, penampilan sekolah, mestilah personaliti sekolah, mestilah berasaskan tarbiyah. Okey. Kemudian apakah unsur-unsur etos tarbiyah tu? Okey, mengembangkan potensi warga sekolah dengan menjadikan tarbiyah sebagai teras, menggerakkan budaya cemerlang berteraskan tarbiyah, membangunkan sistem pendidikan berteraskan tarbiyah. Okey. Kemudian ciri-ciri warga sekolah yang mempunyai etos tarbiyah. Okey, unsur etos tarbiyah tadi kita tengok mengembangkan potensi warga sekolah dengan menjadikan tarbiyah sebagai teras. Teras itu maksudnya ialah sebagai kata kalau dalam komputer tu kita punya CPU lah. Okey, kita punya processor itu sebagai terasnya. Begitu juga dengan tarbiyah, itu jadi processor ataupun nukleus kepada sekolah. Okey, baru kita akan lihat tarbiyah itu sebagai teras. Kemudian menggerakkan budaya cemerlang berteraskan tarbiyah dan membangunkan sistem pendidikan berteraskan tarbiyah. Okey. Jadi ini semua adalah sangat penting. Yang ketiga, apakah ciri-ciri warga sekolah yang mempunyai etos tarbiyah? Ketaatsetiaan warga sekolah terhadap pemimpin, komitmen tinggi terhadap visi, misi dan objektif sekolah. Kemudian semangat berpasukan warga sekolah, cara bekerja untuk mencapai matlamat organisasi, profesionalisme dalam tugasan pengajaran dan pemudahcaraan, dan bersemangat serta bertanggungjawab untuk memikul tugasan. Okey, jadi ini semua menceritakan pada kita tentang kebitaraan sekolah. Saya ulang balik. Okey, perwatakan, penampilan, personaliti, kredibiliti, keunggulan. Okey, kemudian unsur-unsurnya mengembangkan potensi warga sekolah dengan menjadikan tarbiyah sebagai teras, menggerakkan budaya cemerlang berdasarkan berteraskan tarbiyah, membangunkan sistem pendidikan berteraskan tarbiyah. Okey, kemudian ciri-ciri warga sekolah yang mempunyai etos tarbiyah, ketaatsetiaan terhadap pemimpin, komitmen tinggi terhadap visi, misi dan objektif sekolah, semangat berpasukan warga sekolah. Okey, kemudian cara bekerja untuk capai matlamat organisasi, profesionalisme dalam tugasan pengajaran dan pemudahcaraan, bersemangat serta bertanggungjawab. Ini adalah kesan-kesannya apabila sekolah kita menjadikan tarbiyah itu sebagai keutamaan. Sudah pasti insya-Allah kita akan dapat perkara yang positif dalam sekolah kita. Okey? Okey, baik. So sekarang okey. So sekarang kita kembali balik kepada saya. Okey. Jadi alhamdulillah itu dulu bukan itu dulu, sebelum kita pergi kepada bahagian yang keempatnya, sebenarnya saya nak membuka sebenarnya minda semua orang
bahawa tarbiyah ini bukan perkara sampingan, bahawa tarbiyah ini bukan hanya untuk melepaskan batuk di tangga ataupun sekadar di pinggiran saja, ataupun tarbiyah ini hanya sebagai pelengkap, ataupun tarbiyah ini hanya sebagai satu aktiviti bermusim. Sebenarnya seluruh sistem dalam sekolah kita adalah tarbiyah, perlu berjalan atas prinsip dan juga tarbiyah ataupun landasan tarbiyah. Kerana apa-apa pun akhirnya kita nak supaya kita semua berada dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semua menjadi orang yang bertakwa. Jadi apabila perkara itu sentiasa tersemat dalam hati kita, sudah pastilah kita akan melaksanakan tarbiyah itu dengan bersungguh-sungguh, dengan betul, dengan cara berperancangan, ada pemantauan, kemudian kita tahu rangka tarbiyah itu macam mana. Maknanya kita nak penggerak-penggerak tarbiyah ini berjiwa besar dan tidak malu, tidak segan untuk highlight ataupun meletakkan tarbiyah itu sebagai perkara utama dalam unit-unit yang saya sebut tadi. Kadang-kadang kita rasa malu, kadang-kadang kita rasa segan ataupun mungkin rasa rendah diri. Sebenarnya itu bukan salah siapa-siapa, itu adalah salah diri kita sendiri, kerana kita tidak yakin dengan proses tarbiyah itu sendiri. Jadi sebab itulah kita tidak boleh lagi berfikiran dan meletakkan diri kita dalam keadaan supaya macam orang salah pula. Seolah-olahnya orang yang bawa tarbiyah di sekolah ini umpamanya orang-orang yang seolah-olah pesalah, kerana dia takut dikata, dia takut disindir, dia takut dicela, dia takut nanti orang akan mempersoalkan, akan mempertikaikan, kerana apa? Kerana ketidakyakinan dan kekurangan keyakinan kita itu menyebabkan kita rasa tidak mampu, tidak yakin untuk membawa tarbiyah ini ke persada yang sepatutnya, kepada tahap yang sepatutnya, yang akhirnya tarbiyah akan dilihat perkara yang utama dalam sekolah. Bukan kita nak menafikan kepentingan-kepentingan yang lain, tapi kita nak meletakkan tarbiyah ini pada tempatnya, iaitu pada kebitaraan sekolah, dan mesti diletakkan sebagai satu keutamaan. Maknanya apabila orang melihat guru badar, bila orang melihat tarbiyah yang dilaksanakan oleh badar, baru orang faham bahawa tarbiyah itu nak atau tak nak sebenarnya adalah perkara yang paling penting dalam sekolah. Itu belum lagi kita nak bicarakan tentang peranan tarbiyah dalam menyelesaikan masalah sosial di sekolah, nak menyelesaikan masalah-masalah pelajar di sekolah. Bagaimana nak pastikan pelajar-pelajar berdisiplin dalam solat zuhur bersama-sama, dengan istiqamahnya setiap hari. Bagaimana tarbiyah itu disusun supaya menjadi program utama. Bukan hanya perhimpunan saja kena dijaga, kena diutamakan pada pagi Isnin, ataupun mungkin ada sekolah buat perhimpunan pada Isnin dan Jumaat, ataupun ada sekolah buat perhimpunan setiap hari. Tetapi solat zuhur berjemaah contohnya, mesti program usrah mesti menjadi program utama juga di sekolah, yang dilihat memberi kekuatan kepada sekolah itu. Dan kerana apabila setiap sesuatu yang dihubungkan dengan niat kerana Allah dan dihubungkan dengan perkara-perkara yang meletakkan Allah sebagai perkara utama, yang menyeru manusia kepada Allah, yang mengajak manusia melalui program-program, melalui tazkirah, melalui penekanan-penekanan tertentu, kempen-kempen dan sebagainya, itu adalah perkara yang menjadi kekuatan kepada sekolah. Kita kena faham itu, dan kita kena yakin. Bila orang faham dan yakin, dia akan bawa tarbiyah itu tanpa rasa segan, tanpa rasa siluh, tanpa rasa rendah diri sebenarnya. Jadi sebelum kita nak pergi kepada slot seterusnya, pada perkara yang keempat, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada semua yang menonton. Saya harap semua orang dapat manfaat dengan kelas kita, stop ataupun slot kita untuk 3 hari ini. Hari ini, esok, lusa, insya-Allah minggu depan kita akan sambung lagi, kerana semua ada 15 elemen yang pelajar-pelajar kena tahu
untuk memastikan kepimpinan dan pengurusan tarbiyah di sekolah berada pada tahap yang bukan calang-calang, bukan perkara biasa-biasa, tapi perkara yang mesti dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh dan berkesan pada semua peringkat, pada semua unit atau bahagian, dan juga pada pelaksananya adalah semua peringkat dalam sekolah. Okey, jadi bayangkanlah ada 15 elemen kan, hari ini kita baru sentuh 4 saja. Okey, maksudnya besok dan lusa ada perkara yang lebih heavy dan lebih hebat lagi yang kita akan belajar, supaya kita melihat tarbiyah itu adalah satu perkara yang hebat. Okey, bila kita letakkan tarbiyah itu pada tahap kehebatan, insya-Allah kita pun sudah pasti sungguh untuk berada bersama tarbiyah tu. Takkan kita nak biar orang lain, kan? Okey, tak kita nak biarkan orang lain untuk melaksanakan tarbiyah itu. Kita sepatutnya bersama-sama, kerana tarbiyah itu adalah sesuatu yang hebat. Okey. Okey, baik. Kita sambung balik. Okey, sebelum itu kita sambung balik kepada perkara yang keempat. Okey. Perkara yang keempat, okey, visi, misi, objektif dan juga KPI. Yang ini pun selalunya orang lupa dan mungkin orang tak fikir dan mungkin orang tak kisah. Kenapa? Kan kita dah ada visi, misi dan objektif sekolah, memang betul. Tetapi kita juga perlu ada visi, misi dan objektif tarbiyah itu sendiri, supaya kita tidak lari daripada keutamaan yang sepatutnya untuk kita capai. Okey? Baik. Visi tarbiyah ini contoh. Okey? Saudara-saudari, sama ada di mana-mana sekolah sekalipun, kita boleh merangka visi, misi dan objektif kita sendiri. Okey, kalau tak tahu nak buat, jangan bimbang. Ada banyak dalam YouTube ke, dalam buku-buku ke, ataupun di internet ke, ada banyak panduan bagaimana nak buat visi, misi dan objektif. Tapi ini adalah contoh, okey, visi tarbiyah, misi tarbiyah dan objektif tarbiyah. Okey. Pertama, visi tarbiyah memartabatkan sekolah sebagai sekolah berteraskan tarbiyah yang terunggul di Malaysia. Maknanya kalau ada sekolah di sinilah yang menonton ini duduk di sekolah berprestasi tinggi ataupun SBT, ataupun yang duduk dalam sekolah kluster, tak ada masalah. Dia tetap akan jadi sekolah berprestasi tinggi, tetap akan jadi sekolah kluster, kerana itu adalah anugerah yang diberi oleh Kementerian Pendidikan. Tetapi untuk visi tarbiyah sekolah, okey, kita perlu juga ada, kerana bagaimana organisasi tarbiyah itu nak bergerak kalau tidak ada hala tuju. Ini adalah hala tuju kita, ke mana kita nak pergi. Okey, jadi kalau kita ada visi, misi dan objektif tarbiyah, itu akan memudahkan perjalanan kita. Umpama visi, misi, objektif ni atau VMO ni adalah kita punya peta untuk sampai ke destinasi, atau sekarang ni orang panggil sebagai Waze kita, ataupun Google kita untuk sampai kepada destinasi yang sepatutnya. Jadi kalau yang belum ada VMO, cepat-cepat adakan VMO kepada tarbiyah. Okey, visi adalah suatu pernyataan jangka panjang ke mana sekolah tu nak pergi akhirnya. Okey, visi jangka panjang. Pertama, memartabatkan sekolah sebagai sekolah berteraskan tarbiyah yang terunggul di Malaysia. Ya, letakkan harapan dan manifestasi kita terhadap tarbiyah tu sampai ke tahap kebangsaan. Kalau ada orang nak letak antarabangsa, boleh letak. Kerana visi bermaksud di akhir nanti ke mana kita nak bawa sekolah kita ataupun tarbiyah sekolah kita. Okey. Kemudian misi tarbiyah, okey, satu usaha tarbiyah yang sistematik, terancang dan berterusan bagi menjamin dan memantapkan ilmu Allah dan sunnah Rasulullah diamalkan dalam kehidupan warga sekolah, bagi melahirkan Muslim sejati yang mampu menegakkan syariat Allah. Okey, apa beza visi dan misi? Okey, apakah beza misi dan visi? Okey, visi, okey, saya besarkan sikit minta maaf. Okey. Baik, apa beza visi dan misi?
Okey, visi dan misi. Visi itu adalah penyataan jangka panjang akhirnya ke mana kita nak pergi, nak bawa tarbiyah di dalam sekolah kita. Okey, ke mana akhirnya sekolah kita nak pergi dengan tarbiyah ni. Jadi sebab itu kita letak di situ akhirnya memartabatkan sekolah sebagai sekolah berteraskan tarbiyah yang terunggul di Malaysia. Bahawa kita nak supaya sekolah kita, tak kisah sekolah mana, menjadi sekolah berteraskan tarbiyah yang terunggul, yang menjadi rujukan, yang menjadi contoh tauladan, yang boleh dilawati oleh orang-orang lain untuk menjadi panduan. Semua orang kena ada jiwa macam tu kan, sebab kita semua orang nak jadikan diri kita sebagai contoh. Sudah pastilah tarbiyah juga perlu ada visi yang terang dan jelas. Kemudian misi, apa beza visi dan misi? Misi ni menjelaskan visi. Okey, visi yang kat bawah ni, misi, MISI akan menjelaskan visi. Macam mana nak capai visi diterangkan oleh misi ni. Okey, suatu usaha tarbiyah yang sistematik, terancang dan berterusan bagi menjamin dan memantapkan ilmu Allah dan sunnah Rasulullah diamalkan dalam kehidupan warga sekolah bagi melahirkan Muslim sejati yang mampu menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, syariat Allah, iaitu kita tengok kat sini, sistematik, terancang dan berterusan. Ini cara nak capai visi ke atas sana, ialah dengan cara kita menerangkan, nak capai visi ialah dengan cara tarbiyah mestilah sistematik, tarbiyah mestilah terancang, tarbiyah mestilah berterusan. Jadi baru betul visi jangka panjang, apa yang nak dicapai, misi menerangkan cara untuk mendapatkan visi. Di sini visi menyatakan bahawa mestilah sistematik, terancang dan berterusan. Semua orang tahu sistematik tu macam mana. Ada sistem, ada dia punya guidelines, ada dokumen, okay? Ada perancangan, okay? Ada gerak kerja yang berterusan, ada organisasi, okay? Dan objektif pula, objektif pula dia menerangkan misi. Nampak tak? Semua orang mungkin sebelum ni biasa tengok, tapi rupanya objektif menerangkan misi, misi menerangkan visi. Okey, dalam konteks ini bila misi kata mestilah sistematik, terancang dan berterusan. Okey, jadi kita kena tahu bahawa untuk objektif itu membentuk bi'ah Islamiah yang kondusif dan diredai dalam persekitaran sekolah bagi merealisasikan kemenjadian murid dunia dan akhirat. Kita biasa dengarkan kemenjadian murid kan. Tetapi dalam konteks tarbiyah, kemenjadian itu bukan hanya sekadar di dunia, tapi untuk persiapan hari akhirat. Untuk kemenjadian itu bukan saja dunia, tapi untuk akhirat. Kemudian meneruskan kesinambungan, melaksanakan cita-cita dan harapan melahirkan Muslim beriman, beramal dan muttaqi. Dan yang last ini paling penting pada saya, ialah kita untuk membuktikan pernyataan misi tadi, kita kena ada panduan, kita kena ada panduan kepimpinan dan pengurusan tarbiyah. Satu dokumen yang jelas yang menerangkan panduan, guidelines, okay, yang kita nak rujuk. Kalau umat Islam ni secara asasnya dia kena rujuk Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita penggerak-penggerak tarbiyah ini kita kena ada satu dokumen panduan kepimpinan dan pengurusan tarbiyah. Saya sebut sebagai PKPT. Okey, sebagai rujukan pelaksanaan tarbiyah yang jelas. Mana boleh kita buat sesuatu tak ada rujukan. Mungkin nanti ada orang yang simplistik tu, dia akan kata kita kan ada Al-Quran, kita rujuk Quran je lah. Sama juga macam orang mencipta kapal terbang. Okey, orang bila Allah ceritakan tentang burung-burung yang berterbangan dan sebagainya dalam Al-Quran, maka kalau orang itu nak membina kapal terbang, dia kena mengkaji dan membuat satu panduan lain. Allah bagi panduan, Allah bagi inspirasi, Allah bagi gambaran di dalam Al-Quran. Tetapi manusia perlu buat kajian, perlu bereksperimen dan perlu membuat percubaan-percubaan sampai terjadinya kapal terbang. Okay? Jadi sebab itu dalam tarbiyah memang betul kita ada Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi sebenarnya kita perlu meneruskan dengan melaksanakan satu dokumen,
satu garis panduan yang dinamakan panduan kepimpinan dan pengurusan tarbiyah. Tak kisahlah juga awak nak namakan apa, pelajar nak namakan apa, tapi perlulah jelas serta menyeluruh di dalam sekolah. Okey, barulah dia akan jadi satu yang penting. Okey, baik. Itu yang tadi visi tarbiyah, misi tarbiyah dan objektif tarbiyah sekolah. Okey, semuanya perlu ada. Okey, saya ulang balik, visi menerangkan di akhirnya apa yang kita nak tarbiyah itu menjadi apa, sekolah kita akhirnya, sekolah berteraskan tarbiyah ni nak jadi apa. Okey, kemudian misi akan menjelaskan visi, mestilah sistematik, terancang dan berterusan, dan objektif akan menjelaskan misi. Objektif menerangkan tentang misi, apa cara-cara dengan lebih spesifiknya untuk mencapai misi yang sistematik, terancang dan berterusan tadi. Kita kena ada garis panduan dalam objektif kita. Okey, barulah kita namakan dia sebagai visi, misi dan objektif yang terang dan jelas tentang tarbiyah, yang tak banyak orang terfikir, kerana orang melihat cukuplah kita ada visi dan misi sekolah. Ya, visi misi sekolah itu penting, tetapi kita kena ada. Contohnya dalam negara kita kan ada undang-undang, so ikut undang-undang ajalah. Habis sekolah macam mana pula? Sekolah kena buat peraturan juga, peraturan sekolah, dan ada peraturan asrama, betul tak? Takkan semuanya kita nak rujuk pada undang-undang dan perlembagaan Malaysia, sedangkan kita duduk dalam sekolah. So kita kena ada peraturan sekolah dan juga kena ada peraturan asrama. So dalam konteks ini, tarbiyah memang ada dalam Al-Quran, tetapi kita kena buat panduan itu berdasarkan kepada ijma' ulama', berdasarkan kepada panduan-panduan golongan-golongan cendekiawan, ulama'-ulama' dan juga daripada guru-guru. Okey, semuanya akhirnya berjaya melahirkan satu dokumen ataupun panduan dinamakan sebagai panduan kepimpinan dan pengurusan tarbiyah. Okey. Okey, baik. Kita kembali balik kepada saya. Okey. Okey, kembali semula kepada saya. Alhamdulillah. Okey, kan dah tengok tu berlama sangat nanti bosan pula kan. Jadi tengok balik saya, Alhamdulillah, saya ucap terima kasih sekali lagi kepada semua yang bersama-sama mengikuti kelas kita pada hari ini. Okey, Alhamdulillah. Setakat ini saya dah terangkan tentang pengenalan, okey, tentang tarbiyah bersepadu tu macam mana, siapakah pelaksana tarbiyah, okey. Kemudian saya dah terangkan juga tadi tentang etos tarbiyah, mengapa tarbiyah perlu dijadikan kebitaraan sekolah, kerana ialah perkara yang paling utama. Okay, tadi saya dah bagi tentang takrifan tarbiyah, kemudian saya dah bagi 2 grafik gambar ataupun rajah, okay, tentang tarbiyah itu mesti dilaksanakan dalam semua bidang dalam sekolah kita, semua unit dalam sekolah kita, unit pentadbiran, hal ehwal murid, co-curriculum, kemudian pentadbiran kan, dan kurikulum akademik. Kemudian yang ketiga tadi saya terangkan tentang etos tarbiyah, mengapa perlu jadi etos tarbiyah ataupun kebitaraan tarbiyah perlu jadi kebitaraan sekolah. Kemudian yang keempat tadi saya terangkan tentang visi dan misi dan objektif, VMO. Tarbiyah kena ada VMO. Walaupun sekolah dah ada visi dan misi dan objektif, kita kena buat supaya lebih spesifik apa yang kita nak daripada tarbiyah yang kita laksanakan ni. Okey. Baik, kemudian yang terakhir hari ni, sebab kita ni dalam Instagram ni kita boleh bersiaran 1 jam saja. Okey, jadi sebab itu kita kena pecah-pecahkan. Saya kena pecahkan 3 hari ni, okey, supaya satu hari 1 jam. Instagram kan tak boleh lebih sejam kan. Okey, jadi satu hari 1 jam, tapi insya-Allah saya akan cuba terangkan dengan sedalam-dalamnya, dengan bahasa yang paling mudah dan dengan bahan-bahan bantu, okey, supaya saudara dan saudari semua faham, okey, tentang tarbiyah tadi. Sebab tu hari ini saya tunjukkan perkara yang asas dulu. Okey. Kemudian kita tengok balik apakah yang dimaksudkan dengan KPI. Ini pun penting juga. Okey, KPI.
Okey, bila kita dah tengok tadi apa itu KPI. Okey. KPI tarbiyah sekolah. Okey, semua orang dah nampak kan? Maka bagi memastikan tarbiyah terus menjadi etos dan kebitaraan sekolah, 6 komponen KPI tarbiyah berikut telah diwujudkan, patut diwujudkan, dilaksana, dinilai dan terus diperkasakan. Yang pertama adalah dasar tarbiyah. Yang kedua, kita kena ada majlis tarbiyah. Yang ketiga, kita kena ada kod tarbiyah. Yang keempat, kita kena ada slogan dan ikrar tarbiyah. Yang kelima, kita kena ada tarbiyah bersepadu. Yang keenam, kita kena ada bimbingan berasaskan tarbiyah. Maksud saya di sini, pelajar sekalian, apabila dalam sekolah itu kita nak memperkasakan dan nak menjadikan tarbiyah itu sebagai etos atau kebitaraan, dan nak membuktikan bahawa tarbiyah inilah perkara yang paling utama dalam sekolah, kita kena ada 6 elemen ini sebagai KPI atau penunjuk prestasi kita. KPI adalah Key Performance Index kita, mestilah berdasarkan 6 benda ni. Bila 6 benda ni ada, dijaga, diwujudkan, dinilai dan terus diperkasakan, dia akan menjadikan tarbiyah kita ini sangat kukuh dalam sekolah kita. Baik, yang pertama adalah dasar tarbiyah. Dasar tarbiyah, izinkan saya besarkan sikit supaya semua orang boleh nampak dengan lebih jelas. Nampak kan? InsyaAllah. Dasar tarbiyah itu bermaksud mesti ada falsafah tarbiyah itu sendiri. Sama ada falsafah tarbiyah itu kita rujuk daripada falsafah pendidikan Islam dan falsafah pendidikan kebangsaan. Kalau pelajar-pelajar nanti boleh tengok pada internet, cari je, Google saja falsafah pendidikan Islam, Google falsafah pendidikan kebangsaan. Pelajar-pelajar akan nampak dengan jelas apa yang saya maksudkan. Nanti kita akan tengok juga hari-hari yang berikutnya falsafah pendidikan ni, mungkin yang slot minggu depan. Falsafah pendidikan Islam tu apa, falsafah pendidikan kebangsaan tu apa. Kedua-duanya adalah berkaitan dan dijadikan rujukan untuk kita mewujudkan dasar tarbiyah kita. Kerana dalam pendidikan kita sebenarnya secara tersiratnya ada disebutkan tentang membaiki, memperbetulkan dan menyempurnakan sahsiah pelajar, pendidikan yang seimbang, rohani. Nah, itu semua adalah perkara-perkara yang disebutkan, dan dalam pendidikan perlu berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sebab itu tarbiyah itu mestilah berasaskan kepada falsafah pendidikan yang dibuat, yang kerajaan buat, yang kita ikuti dalam sistem pendidikan kita sekarang. Yang keduanya, kita kena ada definisi dan konsep tarbiyah. Yang ketiga, kita kena ada VMO tarbiyah yang saya tunjukkan tadi. Dah ada kan definisi konsep tarbiyah tadi, dah ada VMO, dah ada falsafah pun kita dah boleh rujuk, falsafah pendidikan Islam dan falsafah pendidikan. Kemudian kita kena wujudkan majlis tarbiyah. Yang ini sangat penting kerana dalam sekolah kita ada banyak unit tarbiyah. Kita ada badar, kita ada biro tarbiyah dekat asrama pun ada. Siapa yang sekolah berasrama, dekat asrama pun ada biro tarbiyah ataupun biro musola. Kemudian kita juga ada surau di sekolah kita yang ada jawatankuasa juga. Dan kemudian kita ada program sumur. Maka untuk mengumpulkan ataupun menjadikan semua elemen ataupun unit-unit ini bernaung di bawah satu unit tarbiyah yang besar, kita kena wujudkan majlis tarbiyah dalam sekolah kita. Supaya semua unit tarbiyah di asrama, di surau, kemudian bandar itu sendiri, kemudian program sumur ni bernaung di bawah majlis tarbiyah. Sebab tu dalam kelas ini saya sebut sebagai kepimpinan dan pengurusan tarbiyah. Sebab tarbiyah itulah yang kita nak capai. Badar, yang lain-lain itu semua adalah sebagai platform untuk kita menggerakkan tarbiyah. Walaupun badar adalah yang paling utama, yang lain-lain juga terlibat sama. So dalam majlis tarbiyah itu kita ada semua bernaung di bawah satu. Jadi barulah tersistematik. Tadi kita sebut VMO kita, misi kita antaranya sistematik kan. So perlu dikumpulkan.
Kemudian yang ketiga adalah pematuhan terhadap kod tarbiyah. Kod tarbiyah ni apa? Kod tarbiyah ini adalah peraturan tarbiyah. Ya betul, kita ada peraturan sekolah, kita ada peraturan asrama. Tapi peraturan tarbiyah kita ada tak dalam sekolah kita? Peraturan tarbiyah menyatakan tentang solat, menyatakan tentang aurat, menyatakan tentang pergaulan bebas, nak mengawal pergaulan antara lelaki dan perempuan dalam sekolah kita. Kemudian membuat panduan tentang penggunaan media sosial. Yang bercerita tentang identiti mana yang sepatutnya pelajar ikut, kemudian bagaimana yang dikatakan sebagai solat yang terbaik. Jadi kita kebanyakannya tidak ada kod tarbiyah ataupun peraturan tarbiyah. Kita peraturan sekolah ada, peraturan asrama ada, peraturan tarbiyah ada ke tak ada? Ini juga kita harus buat. Kita mesti buat. Yang keempat, perlu ada slogan dan ikrar tarbiyah. Slogan tarbiyah, contohnya sekolah bumi tarbiyah. Sekolah mana? Sebutlah sekolah mana. Di sini lahirnya ulama dan umara. Boleh aja buat apa-apa slogan. Dan kita juga ada ikrar tarbiyah yang kita laksanakan pada pimpinan rasmi. Kita dah ada ikrar rukun negara. Betul. Tetapi untuk tarbiyah sebaiknya kita perlu ada ikrar sendiri supaya pelajar-pelajar dapat fokus terus kepada tarbiyah. Ikrar tarbiyah yang boleh membangkitkan semangat dan juga kesetiaan, aku janji, untuk memastikan bahawa mereka akan sentiasa menjadikan tarbiyah itu sebagai salah satu usaha kemenjadian pelajar dunia dan akhirat. Tak kisahlah nak laksanakan pada pimpinan rasmi, itu paling bagus. Atau pimpinan yang lain. Kemudian perlu ada tarbiyah bersepadu. Macam mana saya tunjukkan rajah yang atas tadi. Perlu ada tarbiyah bersepadu. Tarbiyah pentadbiran dan pengurusan, tarbiyah kurikulum. Kemudian tarbiyah hal-ehwal murid, tarbiyah kurikulum, tarbiyah pentadbiran dan pengurusan. Mana semua unit dalam sekolah kita perlu ada tarbiyah yang kita nyatakan, dan nanti saya akan tunjukkan apa itu tarbiyah kurikulum, apa itu tarbiyah hal-ehwal murid, apa itu tarbiyah pentadbiran, dan apa itu tarbiyah kurikulum. Akhirnya dia akan pergi balik pada maksud tarbiyah tadi, iaitu untuk mengajak warga sekolah mentauhidkan Allah dalam semua unit, semua bidang, semua urusan, beragendakan mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan yang KPI yang keenam, kita kena ada bimbingan berasaskan tarbiyah. Mesti ada bimbingan untuk pelajar-pelajar yang memerlukan bimbingan. Bimbingan untuk mereka berubah dan membuktikan bahawa tarbiyah itu adalah satu pendekatan yang baik. Maka perlu ada bimbingan berasaskan tarbiyah. Bimbingan ini bermaksud sama ada bimbingan secara individu ataupun berkelompok, berkumpulan. Perlu ada guru yang menjalankan tazkiyah dan muhasabah kepada pelajar. Perlu ada AJK dalam kalangan pelajar yang ada tazkiyah dan muhasabah, yang boleh mentazkiyah dan memuhasabah, maksudnya membuat bimbingan berasaskan tarbiyah tadi. Dan perlu ada sesi tazkiyah dan muhasabah. Maknanya kita tahulah dekat sekolah kita memang ada unit-unit lain juga yang buat bimbingan. Tetapi tarbiyah juga perlu ada usaha dalam kalangan guru dan pelajar untuk membuat bimbingan, tapi fokus kepada tarbiyah. Dan kerana manusia ni kalau dia ada masalah, selalunya jiwa dia yang bermasalah sebenarnya. Jadi perlu ada bimbingan berasaskan tarbiyah. Jadi saya ulang balik, kena ada 6. Kita kena ada 6 KPI tarbiyah di sekolah. Yang pertama, kena ada dasar tarbiyah, yang kita tahu ada falsafahnya, ada definisi dan konsepnya, ada visi, misi dan objektif. Yang kedua, kita kena ada majlis tarbiyah yang menaungi semua unit yang ada tugas-tugas tarbiyah, badah, asrama, kemudian surau, kemudian sumur. Yang ketiga, kena ada kod tarbiyah dalam sekolah kita, peraturan khusus tarbiyah yang bertulis tentang solat, tentang aurat, tentang pergaulan, tentang identiti dan jati diri, tentang media sosial dan sebagainya, sebagai panduan pelajar untuk melengkapkan peraturan sekolah dan peraturan asrama.
So, kemudian yang keempat, kita kena ada slogan tarbiyah. Barulah kita merasakan tarbiyah itu penting dalam sekolah kita. Okay, dan ada ikrar tarbiyah. Ikrar tarbiyah di pimpinan rasmi. Kita rangkakan satu ikrar. Tak panjang, pendek pun tak apa, tapi dibacakan pada pimpinan-pimpinan di sekolah, pimpinan rasmi. Okay, supaya melihat pentingnya tarbiyah itu diikuti. Yang kelima, kena ada tarbiyah bersepadu. Macam mana saya jelaskan, tarbiyah pentadbiran pengurusan, tarbiyah kurikulum, tarbiyah haiwan murid, tarbiyah co-kurikulum. Perlu dijelaskan apa tarbiyah kepada setiap unit itu dan perlu dilaksanakan. Dan yang akhir adalah bimbingan berasaskan tarbiyah. Okay, jadi 6 KPI ni pelajar-pelajar sekalian perlu diletakkan sebagai perkara yang perlu ada dalam sistem tarbiyah sekolah kita. Okay, barulah kita akan merasai kepentingan tarbiyah itu dan tidak ada siapa yang boleh menafikan bahawa kita telah meletakkan tarbiyah itu pada satu tahap yang sangat sistematik, yang orang lihat dan orang ada keyakinan bahawa tarbiyah itu bukan perkara biasa-biasa, bukan dijalankan cincai-cincai, tapi sebenarnya semuanya ada rangka yang sangat besar. Okey, baik. Okey, so kita ada 3 minit lagi. InsyaAllah kembali balik kepada saya. Okey. Okey, baik. Alhamdulillah. Saya ucap terima kasih sekali lagi kepada semua yang menonton. InsyaAllah nanti saya akan letakkan di IGTV. Bila saya dah dapat download nanti, saya akan letakkan di IGTV Badar Samir _official_. Terima kasih kerana menonton. So saya ulang balik, hari ini saya dah kemukakan 4 daripada 15. Okey, 4 daripada 15 elemen kepimpinan dan pengurusan tarbiyah yang perlu ada. Pertama tadi saya terangkan pengenalan, saya terangkan tentang takrifan, saya terangkan tentang siapakah pelaksana tarbiyah, kemudian tarbiyah berterusan, tarbiyah secara menyeluruh saya ada letakkan. Kemudian saya ada bagi tentang kepentingan visi, misi dan objektif tarbiyah.